Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua, kepada hadirin semua. Okay, jam sudah 10.02, jadi kita boleh start. Okay, so Assalamualaikum and a very big welcome. Selamat pagi kepada semua dan selamat datang kepada semua hadirin kepada sesi kita hari ini yang dianjurkan oleh Pusat Kecemerlangan dan Pembangunan Akademik. Saya Nurul Iman Ahmad Bukhari, moderator tuan-puan sekalian. Dan sesi kita pada hari ini sangat menarik. Kalau kita tengok tajuk kita, ilmu dan kebenaran. Di manakah kita? Jadi seperti mana kita tahu, kita sebagai ahli akademik, dan saya pasti semua tuan-tuan, puan-puan, profesor, semua dalam kita mengajar dan rutin harian kita, we teach, alright, we always teach every day. Within each of our days, we ask ourselves, are we're trying to give the truth to our students, and we are always trying to find the truth in our research. So subhanallah, for today, we will have a very interesting discussion dengan bersama tetamu kita Dr. Nur Hisham Maknawi. Dan sebelum kita mulakan sesi ini, sebelum saya jemput tetamu kita, izinkan saya memperkenalkan sedikit sebanyak secara ringkas tetamu kita. Dan hari ini, ladies and gentlemen, will be very relaxed, santai-santai, Dr. Hisham, insyaAllah. Alright. Santai je. Dan perkenalkan Dr. Nur Hisham. Dari Dr. Nur Hisham Maknawi merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan. Dan beliau merupakan pensyarah kanan dan mantan Ketua Jabatan dan Sains Kemanusiaan di Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan, Universiti Malaysia Kelantan. Beliau adalah mantan Ketua Jabatan Pendidikan Moral di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan pernah bertugas sebagai pensyarah di Institut Teknologi Darul Naim, which is now called College Technology Darul Naim. Beliau menamatkan pengajian di peringkat sarjana muda dalam bidang ilmu wahyu dan warisan Islam di UIAM. Ijazah sarjana dalam bidang psikologi, kaunseling dan juga ijazah kedoktoran falsafah dalam bidang pendidikan, khususnya pembangunan kurikulum di UKM. Bidang kepakaran beliau adalah pembangunan kurikulum dan pendidikan bersepadu. Beliau adalah bidang kepakaran beliau adalah pembangunan kurikulum dan pendidikan bersepadu, or we would call it integrated education. Beliau pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pengajaran dan Pembelajaran di UMK sebelum dipanggil PKPA, kan, Dr. Hisham? Ya. Dan juga telah mengajar pelbagai beberapa kursus-kursus di Universiti Malaysia Kelantan, khususnya PFPI. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya menjemput Dr. Nur Hisham untuk memberikan perkongsian beliau berkenaan dengan ilmu dan kebenaran di manakah kita. Persilakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara saya jelas ke? Ya, boleh ke? Moderator, suara saya boleh jelas? Jelas. Okey, baik. Yang dihormati Puan Nurul Iman Ahmad Bukhari selaku moderator pada pagi ini,
sahabat-sahabat akademik sekalian, Profesor, Profesor Madya, Doktor, tuan-tuan, puan-puan, saya terlebih dahulu ingin rakamkan ucapan terima kasihlah kepada pihak PKPA atas ruang dan kesempatan yang diberikan ini. Walaupun pada peringkat awal apabila dijemput itu, saya sebenarnya rasa di sana ada orang lain yang lebih berwibawa dan lebih sesuai lah, lebih berautoriti untuk bercakap tajuk yang bakal dikupas pada hari ini sempena dengan bulan akademia. Saya ni insan kecil. Cuma apabila dimaklumkan bahawa ini adalah salah satu siri sambutan dalam bulan akademia ini, maka saya gagahi jugalah untuk menerima jemputan ini. Saya cubalah sedaya upaya saya untuk berkongsi apa yang saya faham, pandangan saya tentang tajuk yang akan kita kupas pada pagi ini. Tajuk yang diberikan itu, saya ada sebahagian yang mengatakan berat, ya, ilmu dan kebenaran di manakah kita, dan sebahagian pula kata tajuk ini klise lah, tajuk yang umum, kan. Ilmu dan kebenaran ini kan kita dah memang dalam tu lah kan. Kita ni dalam dunia keilmuan, dan dalam dunia keilmuan ini kita sedang berurusan dengan hal ehwal kebenaran itu. Cuma saya cubalah dengan harapan mudah-mudahan di penghujung nanti itu adalah manfaatnya, mudah-mudahan insya-Allah. Masa yang diberikan 2 jam. 2 jam ni sangat lama lah, sangat lama. Saya cuba setakat yang boleh. Kemudian di hujung itu akan ada sesi soal jawab untuk kita berbincang. Mungkin di sana nanti akan ada pandangan-pandangan balas yang mungkin bersifat lanjutan, penerangan lanjutan, ataupun mungkin pembetulan, penambahbaikan, ataupun pandangan dalam sisi-sisi yang lain dan sebagainya. Saya sangat terbuka dengan sebarang pandangan. Kalau kita tengok tajuk kita pada pagi ini, dia ada macam 3 segmen lah. Tiga bahagian besar, 3 komponen besar. Ya. Saya minta maaf hari ini saya tak ada apa sebarang slide ni. Saya bercakap ajalah. Saya tak sempat sediakan sebarang slide. Jadi tuan-tuan kena bersabarlah tengok wajah saya ni. Saya tak ada apa-apa paparan slide. Kembali balik kepada perbincangan kita. Kita ada tiga komponen besar. Satu, ilmu. Satu lagi ialah kebenaran. Satu lagi dia punya frasa tu adalah di manakah kita. Di manakah kita tu saya kira dia bertanya tentang pendirian kita, sikap kita, pandangan kita tentang apa yang sedang kita bincangkan ini. So mula-mula ayuh kita bincang tentang ilmu dululah. Ilmu dulu, ya. Kita ni berada di pusat pengajian tinggi, satu tempat yang dikatakan sebagai gedung ataupun geraha ilmu, gedung ilmu. Jadi takkanlah kita dah berada di pusat keilmuan ini, kita masih lagi nak tanya tentang ilmu, kan? Sebab apa yang kita buat seharian di universiti ini semuanya memang berasaskan ataupun berlega-lega tentang ilmu, kan? Cuma barangkali hari ini kita cuba tengoklah kalau ada sisi pandang lain, sebab kadang-kadang kita sibuk mengejar ilmu daripada peringkat yang paling awal lagi, ya. Yang kalau formal tu prasekolah lagi, kemudian sekolah rendah menengah, masuk universiti, katanya mencari ilmu. Tapi saya rasa jarang pendidik
ataupun guru ataupun pensyarah bagi tahu ini ilmu. Ini ilmu. Cuma dia akan bagi tahu ini silibus konten yang penting untuk dipelajari. Tapi tak pernah barangkali menghuraikan apakah yang dimaksudkan ilmu itu. Dan bagaimana kita nak tahu tentang ilmu itu kita dah dapat ke tidak? Macam mana kita nak tahu? Dan bagaimana kita nak tahu bahawa orang itu adakah sebenar-benarnya berilmu ataupun tidak? Kalau di peringkat katalah kita lah di peringkat universiti ni, kita nak tahu pelajar-pelajar kita ni dapat tak ilmu tu, kita buat test lah. Kan, kita buat pentaksiran dan penilaian. Kalau dia boleh memahaminya dan ditandai dengan markah yang baik, kita kata dia dah faham lah tu. Apa yang kita ajar tu, dia dah faham dah. Apatah lagi kalau dia dapat markah keseluruhan yang baik dalam kursus-kursus tertentu. Dia ada ilmu lah dalam kursus itu. Ataupun dapat sijil nanti. Sekarang ni kita dah diambang majlis convocation. Ya? Majlis convocation bulan hadapan. Itu adalah dianggap sebagai puncak pencapaian ilmu bagi pelajar-pelajar lah. Penganugerahan, pengiktirafan dapat ilmu itu. Tetapi bagaimana kita pastikan pelajar-pelajar kita yang dapat A dalam kursus itu ataupun dapat pointer yang tinggi, 4 flat sebagai contohnya, itu benar-benar berilmu. Benar-benar berilmu. Barangkali itu yang boleh kita sama-sama fikirkan pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyatakan bahawa ilmu ini, apa yang kita akan bincang pada hari ini itu, cara faham yang berbeza tentang ilmu ini akan memberi kesan dan implikasi yang berbeza. Ini saya rasa saya kena sentuh sikit tentang world view, tentang pandangan alam. Ya. Apa itu pandangan alam? World view. World view ialah cara kita melihat sesuatu menurut perspektif tertentu. Dalam perkara-perkara yang bersifat benda yang konkret lah, pokok ke binatang, kucing lah. Saya kenal kucing, tuan-tuan pun kenal kucing, dan cara kita memahami kucing itu tak jauh bezanya. Pandangan alam kita tentang kucing itu, sama ada lelaki ke perempuan ke, orang Malaysia ke, ataupun daripada penduduk daripada negara luar, negara Sweden, tengok kucing tu sama ya, sama ya, tak ada beza sangat. Sifat kucing itu, wajahnya macam mana, kita boleh bezalah, ini kucing, ini harimau, tak sama, dan cara kita lihat kucing tu sama. Tetapi sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, ada beberapa perkara yang abstrak dalam hidup kita ini, yang cara kita, walaupun benda tu kelihatan sama, tapi bila kita faham benda tu, dia akan faham berbeza dan memberi kesan yang berbeza. Saya ambil satu contoh. Paling mudah nak faham, Tuhan lah. Tuhan. Ya, Tuhan, kita semua rakyat Malaysia mesti menjunjung tinggi prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi rakyat Malaysia yang bagus ni, warga negara yang baik, mesti percaya kepada Tuhan. Tetapi cara faham tentang Tuhan itu berbeza-beza setiap orang itu. Ya? Cara orang Islam faham Tuhan itu tak sama dengan penganut-penganut agama lain. Jadi cara kefahaman yang berbeza tadi yang kita katakan sebagai world view, tasawur kita. Tasawur kita. Sama juga cara faham kita tentang kebahagiaan itu sebagai contohnya. Tak sama setiap orang itu. Ini yang dikatakan sebagai world view kita. Ya. Dan kalau walaupun Tuhan tu sama kita faham, tapi cara faham yang berbeza, maka implikasinya besar. Samalah macam ilmu tadi. Adakah cara kita faham ilmu ni sama ataupun tidak? Cara kita faham ilmu daripada orang bidang sains dengan orang bidang sains sosial,
ataupun orang bidang kemanusiaan, ataupun orang dalam bidang agama, cara faham ilmu tu sama ke tidak? Tak sama, tuan-tuan. Mungkin sama, mungkin tak sama. Dan ketidaksamaan ini memberi kesan yang besar kepada banyak perkara. Contohnya kepada pengajarannya, ya, kepada kaedah penyelidikan, cara memandang kerjaya ini, bahkan cara memandang seluruh kehidupan ini. Ya, sebab kita menggunakan ilmu itu sebagai satu lensa penting untuk membuat decision making dalam semua perkara. Jadi itu yang saya katakan bahawa cara faham ilmu ini sangat penting, ya, sebab dia memberi impact yang besar kepada kita, setiap orang, ya. Worldview ini macam-macam istilah lah. Ada orang cakap paradigma, kan. Paradigma pun boleh. Melayu cakap pandangan alam, kan, pandangan alam, worldview. Kalau dalam bahasa Jerman, Weltanschauung, ya. Dan sebab itu, contohnya orang Islam, contohnya kalau dia faham Tuhan itu ada kefahaman yang selaras tentang Tuhan itu. Kalau tidak, orang itu dikatakan terkeluar daripada agama Islam itu. Sama juga sebenarnya, orang Islam sepatutnya cara faham ilmu itu, dia juga selaras. Sebab Islam ada cara yang tersendiri melihat ilmu itu, cara pandang ilmu itu, ya. Sebab itu ada istilah tasawur Islam. Tasawur Islam, ya. Dia ada banyak lagi istilah-istilah yang menunjukkan tasawur Islam. Contohnya ada gunakan istilah al-mabadi' al-islami. Ya. Kalau sarjana Al-Attas dia tak guna worldview ni. Sebab bagi dia perkataan worldview itu tidak tepat, salah. Perkataan itu sendiri dah salah, tak menggambarkan makna yang sebenar. Sebab worldview ni hanya dalam konteks barat itu hanya terbatas kepada dunia indrawi. Dunia kita punya panca indera kita dan akal kita, dan hanya melibatkan dunia alam saja. Sedangkan dalam Islam ini dia tak boleh begitu. Alam ini bersambungan. Alam yang kita tinggal sekarang ni bagi orang Islam ialah alam yang ketiga. Sudah lalui 2 alam dan akan pergi lagi 2 lagi alam. Kita berada tengah-tengah ini. Jadi Al-Attas lebih suka menggunakan istilah, dia tak guna istilah worldview, dia kata silap tu. Dia lebih guna istilah ru'yatul Islam lil wujud. Ya, apa maknanya? Pandangan Islam tentang kewujudan sesuatu perkara. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan perbahasan ilmu kita ini, maknanya bagaimana pandangan Islam itu terhadap ilmu itu dan kewujudan ilmu itu secara keseluruhan. Ini kita akan bahaskan lepas ni lah, ya. Sebab kadang-kadang kita tengok ilmu ni secara berkotak-kotak. Ini adalah ilmu sains, dalam kotak sains. Kebenaran dalam kotak sains itu tidak sama dengan kebenaran dalam kotak ilmu social sciences. Social sciences. Kemudian ilmu ni pula ada dalam agama. Bagaimana kebenaran dalam kotak agama ini? Jadi, adakah kebenaran dalam ilmu sains ataupun dalam natural sciences ataupun applied sciences ini bersambungan ataupun tidak dengan ilmu dalam kebenaran dalam ilmu dalam social sciences sebagai contohnya, dan bersambungan atau tidak dalam ilmu agama. Jadi ini semua jadi perbincangan-perbincangan, ya. Saya minta maaflah kalau perbincangan saya ni mungkin ada sedikit perbincangan terpaksa sentuh sikit ada unsur-unsur falsafah, ya, falsafah. Okey, baik. Kita berhenti di situ dulu. Saya nak bagi tahu bahawa di hujung nanti tu, cara kita faham ilmu ni macam mana. Itulah yang akan mempengaruhi di manakah kita itu. Ya. Ada kemungkinan kefahaman kita ni, kalau ada berapa orang dalam ni? Kalau ada 10 orang cara
faham ilmu itu sama ke tak sama. Ya, itu penting ya, dan itu akan mempengaruhi nanti. Okey, baik. Okey, sekarang ni dah selesai dah. Saya nak bagi tahu tentang betapa pentingnya cara faham ilmu yang betul ini. Okey, sekarang kita tanya balik. Ilmu tu apa? Ilmu tu apa? Ilmu sama tak dengan pengetahuan? Bagaimana pula ilmu dengan sains? Sama tak ilmu dan sains? Kan? Bagaimana pula dengan ilmu dan agama? Sama tak? Adakah agama itu ilmu? Atau ilmu itu agama? Atau kita nak bezakan ilmu lain, agama lain? Atau macam mana? Ada istilah ilmu agama. Agama itu sendiri ilmu ke tidak? Ya. Ataupun satu lagi, agama dengan falsafah sama ke tidak? Sama. Ataupun ada benda yang sama, ada benda yang tidak. Tapi ada orang kata ilmu falsafah. Ilmu falsafah. Dan ada pula keterbalikan itu, falsafah ilmu. Jadi ada macam-macam ya. Dan saya nak bagi tahu bahawa sebenarnya walaupun nampak terma ini semuanya berkait dengan ilmu, tapi sebenarnya tidak sama. Tidak sama. Dan cara faham itu pun boleh juga berbeza-beza. Saya ambil satu contoh lah ya. Pengetahuan. Orang Malaysia dia gabung ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan. Kalau contohnya di kawasan lain, Nusantara lain, contohnya di Indonesia, pengetahuan lain, ilmu lain. Dia tak samakan tu. Pengetahuan setakat apa yang kita tahu saja. Tak semua yang kita tahu itu ilmu. Tapi kalau pengetahuan itu, kalau diolah secara sistematik, ada kaedahnya, ada analisisnya, pengetahuan itu akhirnya boleh bertukar menjadi ilmu. Ilmu. Bagaimana pula ilmu dan sains? Tak sama. Ada orang pandang bahawa sains itu adalah subset kepada ilmu. Sekejap ya. Zul, saya ada ceramah Zul. Okey, baik. Baik. Minta maaf. Apa ni? Ada sedikit, tak apa. Ini ada kaitan dengan universiti juga ni. Ini yang telefon saya ni bukan halang orang-orang ni. Ini ketua dalam bahagian penerbitan buku Konvo. Itu pun kait dengan ilmu juga, kan? Minggu depan ni ada bengkel buku convocation. Minta maaf buat iklan sikit. Saya ni diminta untuk ketuai dalam bahagian buku convocation. Jadi jangan lupa ya, minggu depan semua kita punya bengkel iklan sikit boleh ya, Puan Iman. Okey, baik. Kita sambung balik tadi. Jadi kenapa mereka katakan sains itu subset ataupun sebahagian daripada ilmu? Maknanya kalau sains mesti ilmu, tapi tak semestinya ilmu itu sains. Sebab sains biasanya akan dikaitkan dengan sifat saintifik dan empirical. Jadi sains ini akan dikaitkan dengan ilmu tentang alam. Ilmu tentang alam. Ilmu yang boleh dikaji secara empirical dan saintifik. Tapi bagaimana pula dengan ilmu-ilmu yang tak boleh dikaji secara empirical dan saintifik? Adakah nak dikeluarkan daripada kategori ilmu? Macam contohnya ada satu aliran pemikiran di barat, empiricism. Empiricism ini ada satu aliran yang mengatakan bahawa ilmu ini mesti dibataskan hanya kepada perkara-perkara yang boleh dicerap secara empirik saja. Yang di luar daripada itu, kalau nak guna boleh, tapi tak boleh dianggap sebagai ilmu. Jadi kalau menggunakan pemikiran ini, maknanya bagi orang Islam lah, Tuhan ke, malaikat ke, alam barzakh ke, alam akhirat ke, itu bukan ilmu. Itu terkeluar daripada ilmu jika menggunakan kacamata aliran empiricism. Okey? Baik. Okey, jadi saya nak bagi tahu bahawa berhati-hatilah dengan penggunaan istilah-istilah tadi, ya. Dan kita pun tahu bahawa kalau setakat fakta ataupun data saja, dia tak jadi ilmu lagi.
Oh, ini data, ini fakta. Ya, fakta betul. Tapi setakat mana? Kalau setakat himpunan fakta saja, tak jadi ilmu lagi. Dia perlu diproses dulu. Begitu juga dengan pandangan. Tak semestinya ilmu. Sebab pandangan itu kita boleh berbeza-beza. Sebab bila kita sebut pandangan, dia mesti melibatkan unsur nilai. Nilai. Saya lihat Puan Iman contohnya sebagai seorang wanita yang cantik sebagai contohnya. Pada pandangan saya, pada pandangan orang lain mungkin berbeza pula. Jadi maknanya apa? Kecantikan itu adalah nilai. Nilai estetika. Jadi tentang hal ini manusia berbeza-beza pandangan. Kemudian contohnya ada orang kata, ya Iman tu, Puan Iman, minta maaf je, moderator dijadikan contoh. Yalah Atau iman lain. Puan Iman tu memanglah cantik. Tapi masalah tu, apa masalahnya? Dia cantik tapi perangai dia, ya Allah. Tak datang orang lain. Tak adalah. Tak ada. Saya kenal Puan Iman tu. Puan Iman tu seorang yang baik. Memang dia tak cantik pula dah. Tadi aku kata dia cantik tapi perangai tak cantik. Yang ni pula kata tak. Perangai dia cantik tapi bagi aku dia tak cantik. Maknanya apa? Ini adalah pandangan. Kenapa? Sebab dia bersifat nilai. Nilai ini subjektif. Jadi bagaimana kita nak lihat pandangan ini dari sudut keilmuan ini? Prosesnya panjang. Bukan semua pandangan adalah ilmu dan tidak semua pandangan juga bukan ilmu. Jadi pandangan itu perbahasannya panjang juga ya, panjang. Ini ada kaitan dengan kebenaran nanti bila kita sebut tentang kebenaran tentang moral, kebenaran tentang moral. So saya ingat kita kena bagi tahu pelajar-pelajar kita bahawa kena pandai bezakan bahawa data, fakta, pandangan, istilah-istilah lain lagi ya. Contohnya hipotesis, tesis, teori, hukum ilmu. Dalam matematik ada axiom, ada postulat. Semua ni perkara berbeza. Berbeza ya. Walaupun nampak semuanya ilmu, tak, bukan semuanya ilmu. Jadi sepanjang saya mungkin juga lah, saya bercakap lebih kurang nanti sampai 1 jam ini, adakah semuanya ilmu? Tak juga kan? Nanti boleh tapis. Tak. Sebab ada sebahagiannya fakta saja, ada sebahagiannya pandangan saja, ada sebahagiannya teori dan sebagainya. Jadi pemberat weightage itu tidak sama. Weightage itu tidak sama. So, kalau begitu, apa makna ilmu? Apa makna ilmu? Kalau kita rajin, kita boleh pergi cari sebuah buku yang ditulis oleh Franz Rosenthal, The Triumph of Knowledge. Buku ni dah diterjemahkan pun dalam bahasa Melayu dengan tajuk dia Keagungan Ilmu. Dalam tu ada banyak definisi ilmu. Ada banyak definisi ilmu. Saya ingat puluhan ya. Puluhan. Cuma saya nak ambil satu definisi yang paling ringkas walaupun dia tidaklah lengkap. Ya? Ilmu ini dikaitkan dengan salah satu cara nak kita nak faham ilmu ini, justified through belief. Ilmu ini adalah kepercayaan yang benar dan boleh dijustifikasikan. So mari kita tengok satu-satu secara cepat lah ya. Oh dah setengah jam saya cakap ni. Saya kena cepat lagi lah maknanya. Ilmu mesti benar. Kalau tak benar, itu bukan ilmu. Saya kena ulang balik benda ni. Sangat penting. Ilmu mesti benar. Kalau tak benar, walaupun kelihatan bermanfaat, dia bukan ilmu. Maknanya apa? Kalau kita faham begitu, universiti ini mesti memperjuangkan kebenaran-kebenaran. Sebab kebenaran ni pun kan macam-macam. Kadang-kadang kebenaran ini ada yang menguntungkan. Ada yang kadang-kadang kebenaran ini dia pahit dan kurang menguntungkan dalam jangka masa pendek. Tak apa, lepas ni kita cerita yang tu. Saya nak cerita ialah ilmu mesti dikaitkan dengan kebenaran.
kenapa sejarah itu adalah ilmu? Kenapa? Sebab definisi sejarah itu ialah cerita-cerita lepas yang benar. Kalau cerita-cerita lepas yang kita ambil itu tidak benar, kita tak boleh namakan dia sebagai sejarah ataupun history. Ya? Contohlah apa saja yang ataupun benda tu benar tapi bercampur aduk. Ada yang benar, ada yang tidak. Dia tak jadi sejarah dah, dia kena nama lain. Kalau benda karut marut, kita panggil ini tahyul, ini khurafat, ini bukan ilmu. Kalau bercampur aduk, ini legenda. Contohnya Mahsuri. Mahsuri itu ada ke tak ada? Mahsuri itu memang ada. Keturunannya memang ada. Tapi kenapa jadi legenda? Sebab peristiwa yang kata darah putih itu tak dapat dibuktikan. Dalam konteks sejarah, mana bukti yang mengatakan benar bahawa peristiwa itu berlaku? Tak dapat dipastikan. Maka dia jadi legenda. Yang saya nak ceritanya ialah ilmu itu mesti benar. Kalau separa benar, itu bukan ilmu. Kalau sesuku benar, lagi teruk. Kalau 3 suku benar, tak boleh. Ilmu mesti benar. Ya, ilmu mesti benar. Jadi, para ilmuwan ni, dia mesti bercakap apa pun mesti benar. Yang kedua ialah, dia mesti dipercayai. Kalau setakat benar, tapi dia sendiri pun tak yakin dengan benda tu, maka dia tak jadi ilmu. Berapa banyak orang yang benda tu benar, tapi dia tak anggap benda tu penting pun. Kan, kadang-kadang saya bagi satu contoh cerita lah. Saya selalu bagi contoh ni pada pelajar-pelajar. Seorang guru dia ajar anak muridnya cara berjalan di atas air. Kau baca ayat ni, kau confident boleh jalan di atas air. Lepas tu anak murid dia buat amalkanlah, berjayalah. Kemudian esok jumpa dengan Tok Guru. Tok Guru, terima kasihlah mengajar saya satu ilmu. Ilmu tu alhamdulillah berjaya. Tok Guru kata, betul ke berjaya? Ya, semalam saya dah praktis. Kenapa? Dia sebenarnya, dia pun tak confident, dia tak pernah buat. Dia cakap boleh. Benda tu dia anggap benar. Tapi dia tak yakinkan pun. Dia tak yakin pun. Sebab tu dia buat tak jadi. Jadi ilmu ini adalah mesti sesuatu yang dipercayai dan diyakini. Yang ketiga ialah tentang ilmu mesti boleh dijustifikasikan. Mesti boleh diterangkan dengan jelas. Kenapa jadi begitu. Kalau benda tu benar dan dia percaya, tapi kalau orang tanya, kenapa begitu? Tak ada, sebab semua orang buat begitu. Mak saya buat begitu, cikgu buat begitu, cikgu ajar begitu. Kita buatlah. Itu sebenarnya masih lagi tak cukup elemen ilmu itu. Sebab ilmu itu mesti boleh dijelaskan. Inilah beza di antara technician dengan engineer. Technician memang boleh betulkan peralatan-peralatan itu. Tapi kenapa buat begini? Tak, kena buat begini. Cikgu ajar begini. Kenapa? Tak tahu. Jadi, yang nak dikatakan sebagai ilmu ini mesti memenuhi ketiga-tiga ciri. Okey, baik. Cuma saya tak nak tertinggal lah. Satu lagi. Ada masa lagi kan? Satu lagi yang saya tak akan tinggalkan orang yang saya kagumi, iaitu Al-Attas. Al-Attas juga ada definisi yang tersendiri tentang ilmu ini dan sangat menarik untuk difahami. Perbahasannya panjang, saya akan ambil perkara yang paling penting sajalah. Ya. Ini pun, definisi ini pun sebenarnya bukan definisi yang asal dia punya. Dia pun tambah baik daripada definisi Fakhruddin Ar-Razi. Saya hanya nak beritahu bahawa ada satu keyword yang penting pada Al-Attas selain daripada benar. Benar itu sangat penting. Satu lagi ialah dia mesti bermakna. Must be meaningful. Bermakna. Maknanya, kalau benda tu benar tetapi tidak memberi sebarang makna kepada pemiliknya, itu bukan ilmu. Sebab itu komputer, walaupun dia boleh simpan beribu-ribu tesis semua sekali,
kan? Tapi benda tu tak bermakna bagi dirinya. Maka kita tak boleh kata komputer itu berilmu. Berilmu. Berapa ramai orang yang boleh menyebut benda-benda yang hebat, kelihatan hebat, tapi sebenarnya dia tak faham pun. Benda itu tak bermakna pun kepada hidup dia. Ini pun tidak dikatakan berilmu. Sebab tu saya kadang-kadang risau kalau contohnya nanti graduan kita nanti, walaupun dia mendapat anugerah-anugerah tertentu, anugerah diraja, anugerah chancellor dan sebagainya, bila kalau kita interview dia balik, macam mana pembelajaran selama 4 tahun? Kan? Awak ni cemerlang ni. Kita risau kalau dia cakap, saya belajar je lah. Tapi benda ni saya rasa saya takkan gunakan sangat dalam hidup. Sebab saya tak minat sebenarnya. Saya belajar je lah, memenuhi kehendak mak bapak saya semua sekali. Lagipun saya tak minat benda ni. Tapi tak boleh lah. Tak boleh nak ubah dah. Jadi saya hadap je lah. Jadi benda tu tak bermakna bagi dia. Jadi ini sesuatu yang menyedihkan. Sesuatu yang menyedihkan. Ilmu mestilah sesuatu yang memberi makna kepada kita. Okey, baik. Saya ingat berpadalah kat situ. Walaupun ada banyak lagi sebenarnya kita boleh cakap tentang ilmu ni. Ciri-ciri utama tak sempat lagi. Kemudian rasa tak sempat lah saya nak bezakan antara ilmu, sains, falsafah agama dengan lebih detail. Okey, kita masuk pada komponen yang kedua. Boleh, Puan Iman? Ataupun macam mana? Boleh terus. Boleh, ya? Boleh. Okey, sekarang kita dah masuk kepada komponen yang kedua tentang kebenaran. Kalau nak masuk kepada ilmu, saya bercakap tentang worldview. Worldview. Sebelum cakap tentang kebenaran ni, saya nak cerita sikit perkara yang penting juga, tapi bukan worldview. Tapi cara fikir tentang bolehkah manusia mencapai kebenaran ini. Ini satu mungkin soalan falsafah sikit lah. Dan kita terus cakap tentang kebenaran. Kita berhenti kejap. Kita tanya balik. Manusia ni kan, dia boleh capai tak kebenaran tu? Boleh capai tak kebenaran itu? Ataupun sebenarnya yang dikatakan kebenaran itu pun sebenarnya bukan kebenaran pun. Itu adalah kebenaran yang relatively akan berubah. Ya. Dalam hal ini sebenarnya dah ada satu golongan yang dalam tradisi Yunani dulu, dipanggil golongan sofist. Golongan sofist. Golongan sofist ni apa? Golongan yang sekelompok ni dia percaya bahawa manusia ni sebenarnya dia usahalah macam mana pun dia takkan dapat kebenaran yang sebenar. Dia bolehlah cari kebenaran yang dia kata kebenaran itu, tapi sebenarnya yang dia kata benar itu pun tak benar juga. Ada 3 aliran ni. Ada 3 aliran ni. Saya tak nak detailkan satu-satu, kerana akan jadi panjang lah. Cuma saya nak sebut salah satu daripada golongan ini je. Golongan Al-Indiyah. Golongan ini mengatakan bahawa tak payah sibuk-sibuklah manusia cari kebenaran, sebab kebenaran yang awak kata cari itu sebenarnya semuanya relatif. Al-Indiyah, semuanya relatif. Dan ini ada kaitan dengan aliran apa? Aliran liberalism yang merelatifkan semua perkara. Kebenaran agama itu relatif. Semuanya relatif. Jadi tak payahlah kita nak bergaduh-gaduh pasal kebenaran ini. Tak apalah, awak percayalah kebenaran awak, saya percayalah kebenaran saya. Tapi hakikatnya kebenaran yang masing-masing percaya itu pun bukanlah sesuatu yang benar. Ya? Tapi dalam Islam kita tak boleh ambil sikap begini. Islam menyatakan secara jelas bahawa kebenaran itu boleh dicapai. Boleh dicapai. Kalau tak, kita tak dituntut untuk mencarinya. Boleh dicapai. Siapa kata tak boleh dicapai? Dan cara untuk mencapai kebenaran ini bermacam. Tapi apakah itu kebenaran? Sebelum kita masuk tu, kalau kita percaya bahawa kebenaran itu boleh dicapai, maka pertanyaan yang berikutnya ialah, apa itu kebenaran?
sekali lagi manusia bermasalah nak jawab. Jawapannya akan menjadi berbagai. Sebab ini perdebatan falsafah yang panjang tak pernah habis-habis. Apa yang benar di sisi awak tak benar di sisi saya. Benar di sisi kita, orang lain kata tak benar. So macam mana? Kan? Jadi ada macam-macam teori lah benar ni. Ada orang cakap benar ni apabila dia sesuai dengan kenyataan. Ini correspondent theory. Kalau benda tu sesuai dengan kenyataan, benar. Ada orang kata tak, benar itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kriteria. Ini dalam penyiasatan penting. Tadi awak cakap lain, sekarang cerita lain. Macam mana cerita yang sebelum ni bersambung dengan cerita ni? Macam lain je, mesti salah satu tu tak benar. Ini coherence theory. Ini ada kaitan dengan kebenaran secara logik. Ada orang anggap bahawa kebenaran itu bagaimana? Senang je nak tahu kebenaran. Benda yang konsensus itu benar. Kalau semua orang setuju, benar begitu, confirm benar. Adakah demikian? Ada orang kata benar tu tak semestinya konsensus. Asalkan sebahagian besar kata benda tu betul, okey. Secara konvensional, betul lah tu. Kalau nak konsensus, matilah manusia. Ada juga yang kata begitu. Jadi, definisi benar ni macam mana? Definisi benar ni macam mana? Ada perbahasan panjang di situ. Tapi saya nak tutup dengan apa yang saya nak tutup dengan surah Ali Imran ayat yang ke-60 yang mengatakan bahawa al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Kalau saya suka pegang yang ini, jadi senang kepala otak saya. Senang ya. Dia kata, Tuhan kata, ya Muhammad, al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhan kamu. Dari Tuhan kamu. Maka jangan sesekali engkau jadi di kalangan orang-orang yang mumtarin. Orang-orang yang ragu. Jadi kalau saya ambil ayat ini sebagai dalil, maka saya akan katakan bahawa kalau nak tahu yang benar itu mudah saja. Jika dinisbahkan daripada Tuhan, ia benar. Wahyu adalah benar. Sebab Tuhan itu maha benar. Al-Haq. Tuhan itu antara namanya ialah Al-Haq. Dan semua kebenaran itu mesti berpunca dari kebenaran Tuhan. Jadi kalau semua kebenaran daripada Tuhan, maknanya kebenaran itu akan relatifnya akan menyatu dan satu, takkan berbeza. Saya dah bagi hint bahawa kalau kita pegang begitu, maknanya kita tidak akan bergaduh antara kebenaran dalam ilmu agama, kebenaran dalam filsafat, falsafah dan kebenaran dalam ilmu itu. Ini penting yang saya katakan tadi. Cara kita faham ilmu itu bagaimana? Kalau saya katakan bahawa kebenaran itu mesti datang dari Tuhan. Kalau bercanggah antara yang datang dari Tuhan dengan pemikiran manusia, saya akan tinggalkan pemikiran manusia itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya satu lagi premis ialah takkan bertembung kebenaran Tuhan dan kebenaran ilmiah dan kebenaran akademik, takkan bertembung. Okey? Saya di situ dulu kebenaran. Okey, sekarang saya pergi sikit lagi benda yang penting juga dalam kebenaran ini ialah tentang hierarki kebenaran. Ya, hierarki kebenaran. Kebenaran ini walaupun dia benar, ada kebenaran yang mutlak, ada kebenaran yang relatif. Kalau kita merelatifkan kebenaran, masalah juga. Kalau kita mutlakkan semua kebenaran pun tak boleh juga. Ya, Tuhan itu benar. Tuhan itu benar. Tapi cara kita faham tentang Tuhan itu relatif. Sebab setiap orang cara faham itu berbeza-beza. Ini yang bergaduh di antara Wahabi, Salafi, segala macam. Ini semuanya cuba faham Tuhan lah ni. Kan?
Semuanya ahli sunnah wal jamaah insya-Allah. Tapi cara faham tu berbeza. Dah bergaduh-bergaduh dah, ya Allah, bergaduh. Contoh je lah kan. Kemudian ya sama-sama orang dalam bidang fiqh pun dia bergaduh juga ni, yang terbaru ni. Apa ni yang hangat terbaru viral ni. Apa? Ini sah ke tak sah ni pernikahan pelakon ni. Kan? Kenapa tu? Semuanya kan berpegang kepada Quran dan hadis yang sama, tapi kenapa orang kata setengah kata sah, setengah kata tak sah? Cara faham dalil dan aplikasi dalil itu berbeza-beza. Okey. So saya nak bagi tahu bahawa walaupun kebenaran itu dari tu, tapi dia ada hierarki. Dia ada hierarki. Tak sama kebenaran itu. Dan saya nak bagi tahu bahawa saya yang saya pegang sebenarnya kebenaran indera itu adalah yang paling bawah. Kebenaran indera. Kebenaran indera ni apa dia? Kebenaran yang kita capai melalui panca indera kita. Penting. Penting ya. Apa yang kita lihat kita percaya. Seeing is believing. Kan? Selagi aku tak tengok, aku tak percaya. Saya dah jumpa dah dengan perempuan ni. Saya tak pernah jumpa secantik ini perempuan ini. Tak percayalah. Saya rasa agaknya inilah dikatakan bidadari lah. Saya tak pernah jumpa wanita secantik ini. Tapi setakat kata-kata gitu tak ada orang nak percaya. Nak tengok sendiri dulu. Jadi ini yang kebenaran mata kita tu. Kebenaran mata. Barulah kita percaya. Tetapi kita kena tahu bahawa mata kita tu ada batas. Ada batas. Benda yang terlalu kecil tak nampak tengok. Kan? Tak nampak tengok. Boleh kita gunakan mikroskop semua sekali. Kan? Sekarang ni proton elektron yang kecil pun boleh tengok lagi. Betul. Tapi kalau kecil lagi benda tu macam mana? Mata kita ni kalau besar sangat pun tak nampak juga. Besar sangat pun tak nampak juga. Itu yang kelakar apa ni contohnya. Ada lagi gerakan-gerakan yang mengatakan bumi ini flat. Sebab memang tak boleh tengok bumi ni lah. Kan? Tak boleh tengok bumi. Tak boleh tengok bumi maksudnya boleh tengok bumi ni. Tapi dia nak tengok bahawa bumi itu sfera, dia tak nampak. Akhir sekali mengatakan bumi itu mendatar juga. Ada juga gerakan-gerakan seperti ini. Walaupun kelihatan kelakar dalam abad ke-21 ni, gerakan itu masih lagi ada. Saya selalu bagi contoh macam gutu di kepala lah. Kan? Gutu di kepala ni duduk dalam kepala. Kan? Dia walaupun duduk dalam kepala ni, dia tak pernah nampak kepala tuan dia tu. Tak pernah nampak. Sebab kepala tu terlalu besar bagi dia. Dia tak nampak. Dia tak nampak bentuk kepala tu bulat. Dia tak nampak. So macam mana kalau nak bantu kutu tu lihat kepala tuan dia, you kena ambil gutu tu, keluarkan daripada rambut ni, letak jarak sikit, tanya dia, kutu, kau nampak tak kepala tuan kau? Nampak tak kepala? Itulah. Kalau dekat tak nampak, gitulah kita dengan bumi kita ni kan. Tapi kita tak ada keupayaan nak pergi naik kapal angkasa nak tengok tu. Okey, baik. Saya nak bagi tahu bahawa itu kebenaran indera, terbatas. Telinga kita terbatas. Hidung kita terbatas. Sentuhan kita terbatas. Kemudian kebenaran yang lebih tinggi daripada kebenaran indera adalah kebenaran ilmiah. Inilah yang diperjuangkan di universiti. Yang kita buat research segala macam, kebenaran ilmiah yang terbukti. Research di peringkat degree, research di peringkat pasca, peringkat sarjana, di peringkat PhD. Research di peringkat degree itu lebih rendah daripada master kan. Jadi tingkatan ini. Tapi adakah itu yang tertinggi? Tak juga. Ada lagi yang dianggap lebih tinggi. Apa dia? Kebenaran falsafah itu dilihat lebih tinggi daripada kebenaran ilmiah. Sebab falsafah ini adalah kebijaksanaan. Ahli falsafah ini menguasai ilmu. Kena kuasai ilmu banyak-banyak baru jadi ahli falsafah. Dan kebenaran falsafah itu lebih tinggi daripada kebenaran ilmiah. Dan ada lagi kebenaran yang lebih tinggi lagi, iaitu kebenaran wahyu.
wahyu. Okey, baik. Boleh tak saya tak nak percaya kepada tahap-tahap kebenaran ini? Tak ada masalah. Boleh tak saya ialah saya bukan penganut agama Islam sebagai contohnya. Wahyu itu saya tak terima lah. Tak ada masalah. Itu jadi saya juga tak percaya kepada kebenaran falsafah. Tak ada masalah. Cuma saya nak bagi tahu apabila berbeza ranking hierarki ini, maka implikasinya akan jadi berbeza dalam hidup. Akan jadi berbeza dalam hidup. Ya. Sebab itu orang yang memahami hierarki ini, dia akan cuba implement benda ni dalam research. Jadi kalau walaupun hierarki itu berbeza, adakah saling bertentangan? Tidak. Kebenaran ini sebenarnya boleh menyatu. Sebab semuanya datang daripada Tuhan. Hierarki saja berbeza. Baru ni saya dapat satu artikel yang sangat bagus bagaimana cara Ibn Taymiyah memahami konsep causality dalam sains. Satu konsep yang sangat cantik cara menyusun kefahaman dalil nakli dan akli. Saya rasa pandangan Ibn Taymiyah ini boleh dijadikan asas yang baik macam mana untuk mengharmonikan antara dalil nakli dan akli dengan cara sangat cantik. Sangat cantik. Dah 10.53. Bila lagi kena cakap tentang kebenaran ini, saya rasa cukuplah untuk kebenaran tu. Saya masuk di part yang ketiga lah. Ya. Part yang ketiga. Okey. Lepas kita faham secara umum tadilah antara ilmu dan kebenaran itu, kemudian apa stand kita sekarang ni? Di manakah kita itu? Di manakah kita itu? Yang pertama sekali, kesannya ialah kita kena semak balik apa sebenarnya yang kita anggap sebagai ilmu itu. Terutama yang ada kaitan dengan bidang penkhususan kita itu. Ya, penkhususan kita itu. Kita mesti yakin bahawa apa kerja yang kita buat itu mesti benar. Kalau tak benar, itu bukan ilmu. Ya, itu bukan ilmu. Dan sekali lagi saya nak tarik perhatian tuan-tuan, nak sentuh sekali lagi lah Al-Attas ini. Ini pengikut Al-Attas kan. Saya tak adalah pengikut Al-Attas, tapi banyak rujukan-rujukan saya itu melibatkan Al-Attas. Pada tahun, saya ingat sekitar 74-78, dia buku yang dia tulis tentang Islam dan sekularisme. Dan dia bagi tahu bahawa sebab utama masalah umat Islam pada hari ini ialah apa sebenarnya masalah umat Islam. Tengok, seorang sarjana besar buat satu rumusan. Ya. Rumusan dia kata, masalah ni ada 3. Masalah umat Islam ni ada 3. Ni saya rujuk kepada umat Islam lah ya. Umat Islam. Dia kata masalah satu ni, masalah umat Islam ni ada 3. 3 ya. Yang pertama, masalah pertama ialah dia mempermasalahkan ilmu yang ada pada hari ini. Katanya, ilmu sains moden yang ada pada hari ini sebenarnya sesuatu yang bertopeng kerana ilmu. Sudah, kalau dia cakap begitu, ini menggemparkan pemikiran kita. Dia mempermasalahkan ilmu yang ada pada hari ini. Dia kata, kita belajar ni betul tak ilmu ni? Ataupun sebenarnya bukan ilmu yang kita belajar, yang kita ajar. Sebab Al-Attas mengatakan bahawa dia antara cendekiawan yang awal yang mengatakan bahawa ilmu sebenarnya adalah syarat nilai, bukan bebas nilai. Apa maksudnya tu? Ilmu yang terhasil ini sebenarnya dipengaruhi oleh pembina ilmu itu, pembangun ilmu itu. Tamadun yang membangunkan ilmu itu mewarnai nilai-nilai dalam ilmu itu. Jadi ilmu itu adalah syarat nilai. Kalau
ilmu itu lahir dalam tamadun Cina, maka ilmu yang terbangun itu, yang berkembang itu akan dipengaruhi oleh nilai-nilai ketamadunan Cina. Kalau ilmu itu lahir dalam peradaban di Barat, perkara sama yang berlaku. Dan nilai-nilai itu, nilai-nilai yang ada secara tersirat dan tersurat itu, ada kalanya bercanggah dengan pandangan alam Islam. Kalau tak bercanggah, tak ada masalah. Kalau bercanggah, macam mana? Ini yang kita katakan bahawa sebenarnya kita kena buat semakan balik. Sebab, kenapa bercanggah pula? Sebab, ada sebahagian ilmu itu tidak bertepatan dengan pandangan alam Islam tadi. Saya nak bagi tahu balik bahawa premis bahawa kebenaran itu sepatutnya menyatu. Tidak akan ada pertentangan di antara ilmu kebenaran wahyu itu, ilmu naqli itu dengan kebenaran ilmiah. Kebenaran dalam bidang ilmiah, sama ada dalam bidang sains sosial ataupun dalam bidang sains terapan. Tak akan ada pertentangan itu. Dan kalau kita tak nampak hubungan itu, kita ada masalah. Kenapa? Sebab kalau kita cari kebenaran, kita kena hujung sekali itu, apa ya? Kebenaran yang hujung sekali itu ialah dari Tuhan. Maknanya apa? Sebenarnya dalam Islam ini, belajarlah ilmu apa pun. Belajarlah, tak ada masalah. Hujung dia tu, dia akan jadi kenal Tuhan. Dan ilmu apa pun mestilah akhirnya membantu manusia untuk merealisasikan visi dan misi penciptaannya. Jadi kalau ilmu yang kita sebarkan ini tak bersambungan dengan kebenaran wahyu itu, kita perlu semak semula. Semak semula. Sama ada di peringkat teknikal, ada sebahagian tu teknikal tak ada masalah. Tetapi kebenaran itu bercanggah di peringkat epistemologi dan metodologi. Ini yang ini saya tak akan hurai di sinilah. Ya. Sebab pelajar-pelajar itu memang diajar tentang metodologi. Setiap bidang ilmu itu ada research metodologi itu. Tapi jarang mereka diajar bahawa di atas metodologi itu ada epistemologi yang tak diajar kepada pelajar-pelajar itu. Epistemologi itulah kadang-kadang berlaku percanggahan di situ. Okey, saya berhenti di situ. Saya nak pergi kepada poin-poin saya yang akhir. Ya. Oleh itu, kalau kita percaya bahawa ilmu itu dengan kebenaran, kita kena junjung tinggi kebenaran itu. Sebab ilmu yang di hujungnya kebenaran itulah yang dikatakan sebagai ibadah. Ibadah. Kalau ilmu yang kita ajar itu tak bersambung dengan kebenaran tadi, maka sukar untuk kita klasifikasikan dia jadi ibadah. Walaupun niat mengajar itu kerana Tuhan, tak ada masalah. Niat mengajar boleh kerana Tuhan. Tetapi adakah kebenaran itu akhirnya membantu kita menjadikan diri kita seorang hamba yang baik? Kita ada dua peranan, ya, peranan yang baik. Kita mesti jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang taat. Itu satu hal. Satu lagi, kalau hamba Tuhan jadi hamba Tuhan saja yang taat tapi tak jadi khalifah yang berkesan, masalah juga. Kita kena jadi khalifah yang berkesan. Ilmu ini, ilmu akademik ini sebenarnya berperanan untuk bantu kita jadi khalifah yang berkesan. Dalam kerangka untuk ubudiyah kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang nak jadi khalifah yang berkesan tak bersambung dengan jadi hamba yang taat tadi. Jadi saya rasa ini perkara-perkara yang penting untuk sebagai seorang tenaga akademik yang Muslim ini, dia kena cermat dalam konteks ini supaya kerja-kerja akademiknya itu bersambungan, berhubungan dengan ibadah dan juga ketuhanan. Saya tak ada kaitan dengan pengajian Islam ni. Bukan itu isunya. Sebab ilmu itu semuanya bersambung-sambung. Kita kena faham tadi itu.
hierarki tadi tu. Dan akhir sekali lah, sebab tadi saya janji dengan moderator sekitar 1 jam saja, kemudian baki lagi tu sesi soal jawab lah. Sesi soal jawab pun saya kena mengaku awal-awal lah. Mungkin akan ada yang saya boleh jawab, ada yang tak ada saya jawab. Saya jujur sajalah. Sebelum tak tutup ini, saya nak kena tengok balik bahawa di dunia akademik ini kita buat research. Kan? Sebab universiti ini bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat menjana ilmu, tempat menghasilkan ilmu. Bagaimana? Melalui research. Melalui research. Kita buat research. Ialah search for what? Search for truth. Dan kita buat secara berulang-ulang, sebab itu nama research. Tapi cari apa tu? Search for what? Saya kata tadi, search for truth. Cari kebenaran. Dan kebenaran ini sifatnya adalah kebenaran untuk community dan masyarakat. Kita bukan buat research itu hasilnya itu akhirnya untuk kepentingan pengkaji saja. Ada orang yang research akhirnya kembali kepada keuntungan sempit pengkaji saja, tapi dia tak menyelesaikan pun masalah masyarakat. Tapi dia mungkin mengayakan pengkaji itu. Saya nampak hasil research itu sebenarnya bukan milik pengkaji itu. Pengkaji itu wasilah saja. Dia adalah milik community untuk menyelesaikan masalah umat. Semakin banyak research itu menyelesaikan masalah umat dengan cara yang betul, maka semakin bermanfaatlah research yang dibuat itu. Dan di hujungnya ialah kefahaman yang betul tentang ilmu dan kebenaran ini. Akhirnya di hujung tu saya mengharapkan kita akan lahir satu budaya ilmu yang betul dalam diri kita dan juga dalam konteks kerjaya dan kehidupan kita. Sebab ada beza di antara kecemerlangan akademik dan juga budaya ilmu. Ada beza. Mungkin ada pelajar tu dia berprestasi cemerlang dalam bidang akademik, ya. Tapi dalam kehidupannya tak nampak budaya ilmu. Tak nampak. Ya. Jadi budaya ilmu ni saya rasa lagi ampuh, lagi diperlukan oleh masyarakat. Ya. Pensyarah yang berbudaya ilmu ini bukan hanya bermanfaat dalam konteks universiti, dia juga berperanan besar dalam masyarakat dan juga negara. Sebab dia ada budaya itu. Dan budaya ini akan nampak dalam konteks dirinya, dalam konteks keluarganya, dalam konteks komuniti dan dalam konteks umat. Saya rasa itu sajalah yang kemampuan saya. Sekarang ini kita bukalah kalau ada tak semestinya soalannya. Saya mengharapkan juga mungkin bimbingan, tunjuk ajar daripada rakan-rakan saya yang lebih tahu tentang benda ni. Itu hanya merupakan sisi pandang kefahaman saya tentang tajuk itu saja. Itu saja, kembali kepada moderator. Okey. Terima kasih Dr. Hisham atas perkongsian atau diskusi berkenaan dengan ilmu dan kebenaran. Dr. Hisham ni dia buku dalam kepala. So dia tak perlu slides. Jadinya saya ada catat sikit sebanyak dalam chat box tu Dr. Hisham untuk sebagai inilah nota-nota untuk mewakili slide tu. Jadi Dr. Hisham kita ada soalan, kita mulakan sesi soal jawab. Pada mulanya tadi tu ada soalan Dr. Hisham daripada Prof Zulkifli Mukhtar. Beliau bertanya, Dr. Hisham maaf tanya, worldview sama dengan epistemologi ke? Epistemology. Okay. Ini ada dalam chat box ke? Macam mana saya maaf? Ada dalam chat box, betul. Dalam chat box. Kejap. Okey. Okey, kejap. Saya semak balik. Oh, saya tak Ada tengok. awal dalam Awal, 10:25 tadi. Awal tadi, tapi tak apa. Okey, tak apalah. Saya cari tak jumpa ni, saya Dr. jawab. Hisham ada sebut juga kan pasal ni, tapi bolehlah kot. Okey, Ulas boleh. balik. Tak apa.
uh, berbeza ya. Berbeza antara worldview dengan epistemologi. Berbeza. Dua perkara yang berbeza. Epistemologi ini ialah teori ilmu. Teori ilmu. Epistemologi ini lebih berbincang tentang sumber ilmu. Sumber ilmu. Setakat mana ilmu tu kita nak iktiraf sumbernya. Paling mudah panca indera itu disepakati. Akal itu disepakati, tak ada masalah, dan gabungan kedua-dua inilah yang melahirkan kaedah penyelidikan saintifik. Ya. Tetapi ada lagi yang lain-lain yang tidak disepakati dalam konteks epistemologi ini. Contohnya ilham. Ilham ni tak disepakati. Lagi intuisi tidak disepakati. Tidak disepakati. Lagi kitab suci, sacred books, tidak disepakati. Kalau Islam tentunya wahyu. Jadi perbincangan tentang sumber-sumber knowledge tadi itu adalah perbincangan epistemologi, dan ini berkait dengan kebenaran itu. Berkait dengan kebenaran. Dan di sinilah lahirnya ada berbagai aliran pemikiran. Salah satunya yang saya sebut tadi, aliran empiricism. Ada banyak lagi aliran lain, rationalism, intuitionism dan sebagainya. Tetapi pandangan worldview ni adalah perkara berbeza. Ada kesamaan tapi perkara itu berbeza. Worldview ini ialah cara kita melihat sesuatu itu. Paradigma berfikir kita. Tadi saya bagi contoh Tuhan dan ilmu. Kan? Cara kita tengok Tuhan, itu paradigma kita tentang Tuhan. Dan implikasinya besar. Contoh orang yang baru peluk Islam lah. Orang yang baru peluk Islam. Sebelum ni, dia percaya pada Tuhan juga. Tapi sebelum ni agama lain. Kan? Once dia mengucap syahadah, 360 darjah kefahaman Tuhan dia dah berbeza. Dan apabila kefahaman tentang Tuhan itu berbeza, maka seluruh the totality hidupnya itu akan jadi berbeza semua sekali. Cara pandang kehidupan itu akan jadi berbeza semuanya. Okey, contoh lain. Ya, ini pun menarik juga. Cara kita melihat baik dan buruk. Ethics. Cara faham baik dan buruk ini juga akan mempengaruhi banyak tindakan dalam hidup kita. Ada orang kata, alah, ya ethics ni penting tapi tengok tempat lah. Kan? Tengok tempat. Kalau ketat sangat, kita tak payah ikut sangat. Kita pragmatik sikit. Ya, kita pragmatik sikit. Janganlah skema sangat. Ini bergantung cara kita berfikir tentang nilai. Dan dalam berbincang tentang nilai ni ada berbagai aliran juga. Consequentialist sebagai contohnya. Etik consequentialist ini melihat bahawa baik dan buruk ini bergantung kepada kebaikan terbanyak kepada golongan terbanyak. Baik adalah manfaat terbesar kepada golongan terbanyak. Tengok efek. Kalau kita buat sesuatu perkara, kesan dia baik. Yang ni pun baik, tapi yang ni lagi besar. Dia punya manfaat dia tu lagi besar dan melibatkan orang lagi ramai. Tentunya benda ni baik. Tapi kalau benda tu bercanggah dengan wahyu, bagaimana? Kan? Ini saya kata parameter itu. So, pandangan saya kepada soalan ini, worldview, ya, atau Weltanschauung dalam bahasa Jerman itu tak sama dengan epistemologi. Epistemologi itu adalah salah satu komponen dalam ilmu falsafah yang lebih membantu kita untuk melihat sumber-sumber ilmu yang implikasinya kepada makna dan tahap kebenaran itu. Itu respons saya. Terima kasih. Soalan lain?
Terima kasih Dr. Hisham. Alright, so dalam sharing Dr. Hisham ni, the first time saya dengar lah meaning worldview is different dengan pandangan alam. Meaning worldview dalam definisi Dr. Hisham merupakan meaning worldview, meaning hanya dunia sahaja dan alam ini sahaja, bukan kedua-dua alam. Alright, and harap dan jelaslah beza dia dengan epistemology. Alright, Dr. Hisham. Seterusnya ada soalan yang kedua. Mohon Dr. Hisham share sikit idea harmonisasikan teras ilmu bidang yang berbagai, contohnya Islam dengan sains atau sains sosial, yang tidak meletakkan wahyu sebagai sumber utama kajian. Dr. Hisham. Ni kat mana ni? Kalau saya tak jumpa juga ni. Dalam chat box bawah sikit. Dekat Bawah bawah sekali. sekali tu. Bawah sekali. Ni. Mengharmonisasikan teras ilmu bidang. Teras ilmu bidang yang berbagai, contohnya sains dengan Islam atau sains sosial yang tidak meletakkan wahyu sebagai sumber utama kajian. Okey, baik. Ini satu soalan yang mencabar ni. Kan? Saya cuba. Kan? Okey, baik. Macam mana kita nak mengharmonisasikan teras ilmu bidang yang berbagai ini? Teras ilmu yang berbagai ini. Okey. Ini cara saya. Tak semesti betul lah. Kan? Yang pertama, saya mencadangkan untuk kita melihat semula skema keilmuan kita. Skema keilmuan. Sebab saya sangat penting untuk ditekuni semula. Apa dia tu? Simple dia. Skema fardu ain dan fardu kifayah. Benda ni kita dah tahu dah, betul? Betul, kita dah tahu dah. Cuma saya nak kupas begini. Fardu ain ini adalah ilmu teras agama yang wajib diketahui dan diamalkan, dihayati oleh setiap aini setiap orang Islam. Setiap orang Islam. Benda basic lah. Benda basic. Contohnya adalah solat. Ingat baliklah sekolah menengah dulu kan. Asas-asas fardu ain. Fardu ain ni sebenarnya mudah kita nak cakap ialah pengetahuan kita tentang akidah, pengetahuan kita tentang syariah. Solat tu dalam syariah lah. Dan pengetahuan kita tentang akhlak. Tentang akhlak. Okey, baik. Cuma saya nak lanjutkan di sini bahawa ramai di kalangan orang awam, dia faham fardu ain ini selesai bila kita dah dapat sijil kafah-kafah. Itulah peringkat sekolah menengah tu selesai. Dia tak selesai. Kenapa tak selesai pula? Sebab hidup kita berkembang. Hidup kita berkembang. Bila hidup kita berkembang, kefahaman agama kita pun perlu diupdate. Kalau tak, dia tak akan seiring dengan perkembangan zaman itu. Contoh, salah satu perkara penting dalam worldview ataupun saya lebih suka ru'yatul Islam lil wujud dalam seorang Muslim ialah konsep tauhid. Konsep Tuhan itu Esa. Yang kita belajar daripada tadika lagi, sekolah rendah, sekolah menengah. Okey. Tapi sebenarnya kefahaman tentang tauhid peringkat sekolah rendah dan menengah itu sesuai untuk tahap itu. Apabila seorang pelajar itu belajar di peringkat universiti, dia kena upgrade lagi kefahaman tauhid dia tu. Dia kena upgrade. Sebab dia dah jadi fardu ain peringkat degree tu. Kalau tak, dia tak boleh kaitkan tauhid itu dengan bidang pengajian dia. Dan untuk nak mengharmonikan ini, kita tak perlulah belajar, semua orang kena belajar pengajian Islam, tak perlu. Itu pengkhususan cerita lain.
Ini ialah perkara-perkara yang dianggap basic dan penting. Jadi, bagaimana nak menghormatikan ini? Sebenarnya nak menghormatikan ini ialah fardu ain itulah sebenarnya teras agama itu. Dan yang inilah sebenarnya yang akan menjadi pengawal, pembimbing kepada perkembangan fardu kifayah bidang penkhususan kita. Bidang penkhususan kita. Kalau yang menjadi masalah kita sekarang ini ialah kita tidak ada keupayaan untuk menghubungkan prinsip-prinsip penting agama dengan bidang penkhususan kita. Itu yang tak harmoni itu. Sebab mungkinlah kan kadang-kadang kan kita dah belajar dalam ilmu penkhususan kita ni di perangkat sampai perangkat PhD profesor kan. Kita terlupa nak update ilmu tentang asas Islam ini. Ilmu asas Islam kita ini masih lagi kekal sekolah menengah. Jadi macam mana nak bersambung tu, itu yang sukar. Jadi kita kena update. Dan sebenarnya apabila kita update, kita akan dapat menghubungkan ini dengan mudah sebenarnya. Sebab yakinlah kebenaran dalam nakli itu. Oh, sekejap. Bateri saya. Bateri. Minta maaf. Lupa nak ni. Bateri. Okey, boleh. Minta maaf, bateri lupalah pula. Allahu Akbar. Tak saya tukar nama dulu. Nanti keliru. Okey, minta maaf. Ya. Saya sambung di mana saya tadi ya. Fardu ain fardu kifayah, ya. Fardu ain fardu kifayah. Jadi ini yang strategi yang saya rasa pentinglah. Penting. Tapi itulah sayangnya setakat ini tak banyak IPT yang sudi menawarkan apa ni, kalau kita nak kata kursus teras nakli ataupun wahyu kepada pelajar-pelajar IPT ini untuk dia upgrade itu. Dia sebenarnya kalau dia belajar ni bukan dia belajar yang konsep tauhid yang tingkatan 5 dulu. Tak, dia kena belajar yang advance. Dia kena belajar, kita nak pengkhususan, tak, belajar benda-benda yang basic saja. Ya. Itu yang saya boleh jawab lah untuk yang tadi itu. Boleh ya, Puan Iman? Minta maaf, saya terlupa lah nak bateri tadi tu. Ada soalan lain ke? Suara saya okey ke, Puan Iman? Puan Iman, suara saya kedengaran ke? Jelas doktor, jelas. Oh, pula dah. Okey. Okey. Ada lagi ke soalan lain?
Kenapa saya Salam Dr. Hisham. saya? Ada kan kalau in English kita kata agree to disagree ni, Ya, sebab masing-masing berpendapat yang masing-masing di pihak yang benar. baik. Macam mana kita nak settle? Okey, baik. Terima kasih. Nanti soalan yang baik. Ya. Ada ruang tak untuk kita berbeza pandangan? Ya, mesti. Mana tak boleh nak satukan semua. Pandangan saya ialah dalam mencari kebenaran ini ada yang bersifat kebenaran mutlak, ada yang bersifat kebenaran relatif. Okey. Kalau kita ambil pandangan contohnya sofis tadi, ataupun kalau yang moden ini liberalism lah kan, dia merelatifkan semua perkara kan. Kebenaran itu semuanya relatif. Itu awak fikir begitu, awak katalah benar begitu, tapi saya fikir lain, itu kebenaran lain. Betul? Maka respon saya ialah kita kena faham bahawa ada kebenaran yang mutlak, absolute truth, dan ada kebenaran yang relatif. Yang mutlak ni apa? Yang mutlak inilah yang kita katakan kebenaran daripada agama tadi. Agama tadi, asas-asas. Kan? Tentang keesaan Tuhan. Itu tak boleh kita nak kita kata tak apalah. You setuju begitu, saya tak setuju begitu. Boleh. Itu antara kita dengan non-Muslim lah. Boleh. Lakum dinukum waliyadin. Yes. Tapi sebagai seorang Muslim, tak boleh kata, tak apalah, awak faham konsep Tuhan tu tauhid. Saya tak nak tauhid yang awak faham tu. Nak lain. Tak boleh. Tak boleh. Tapi cara faham tauhid berbeza tu, contohnya lah, ini golongan-golongan usuluddin lah ni kan. Cara faham tentang Tuhan tu ada menggunakan aliran Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dengan ada aliran tiga tauhid serangkai itu. Itu pendekatan memahami Tuhan saja. Tetapi Tuhan itu sifat asasnya adalah sempurna. Tuhan itu sempurna daripada semua sifat-sifat kekurangan. Yang itu tak boleh kita kata kita agree to disagree. No. Dalam perkara-perkara yang bersifat relatif tak ada masalah. Contohnya dalam kebenaran akademik. Itu relatif. Awak buat kajian kuantitatif, awak dapat jawapan macam tu. Saya buat secara, tadi kalau kuantitatif, saya buat kualitatif. Tak sama. Kemudian kuantitatif pun awak buat secara kajian kes. Saya guna etnografi, lain. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi melibatkan perkara-perkara yang bersifat absolut, itu tak boleh. Itu pandangan saya lah tentang jawapan tadi, tentang soalan tadi. Terima kasih. Moderator kita ada masalah teknikal. Okey. Nak tanya, ada lagi persoalan? Okey, ganti moderator dah. Okey, baik. Boleh kalau saya jawab setakat yang saya mampu je. Ada lagi tak soalan-soalan di sini? Tapi saya tak boleh scroll. Encik Azman Bidin, silakan. Ya, Dr. Azman. Assalamualaikum Dr. Syam. Terima kasih atas perkongsian. Assalamualaikum. Saya ada sikit soalan lah tentang approach yang kita boleh ambil dalam kita mencari kebenaran dengan ilmu ni dalam mendepani konsep madani yang melibatkan masyarakat pelbagai latar belakang dari segi kefahaman agamanya, dari segi agamanya sendiri. Mungkin Dr. Syam boleh jelaskan sikit lagi lah tentang konsep madani kita yang lebih luas daripada masyarakat yang satu kaum ni. Kita pelbagai kaum. Terima kasih Dr. Syam. Silakan. Terima kasih kepada Dr. Azman. Dr. Azman ni dia tanya sebenarnya Dr. Azman dah tahu dah apa ni jawapannya ni. Kan?
Cuma mungkin dia nak sisi pandang saya sajalah ya. Macam mana kita nak cari kebenaran yang dikaitkan dengan konsep sekarang ni, konsep apa? Malaysia Madani. Malaysia Madani. Ada berbagai kaum. Bagaimana? Okey, baik. Ini pandangan saya juga. Ya, sebenarnya tak ada masalah, sama saja. Madani itu mudun, asal perkataan bandar. Ya. Bandar. Kehidupan orang bandar yang dikatakan sistematik, tersusun, teratur, ya. Civil society lah, masyarakat yang saya suka guna istilah masyarakat madani ini masyarakat yang berbudaya tinggi. Berbudaya tinggi. Berbudaya tinggi itu datang daripada mana? Saya akan kaitkan dengan mempunyai budaya ilmu yang baik. Budaya ilmu yang baik. Baik. Dalam masyarakat madani ini patutnya antara ciri-cirinya ialah kita boleh memahami tentang kepelbagaian agama contohnya. Dan di situ tidak ada satu permasalahan pun. Ya, orang Islam mesti dibenarkan untuk mengamalkan, melaksanakan ajaran Islam yang sepenuhnya sebagaimana yang mereka percaya. Dan saya percaya apa saja yang orang Islam percaya buat, dia nak buat itu tidak akan menzalimi masyarakat lain. Itu yang saya percaya. Ya. Dan pada waktu yang sama juga mestilah diberi kebenaran dalam konteks agama, penganut-penganut lain mengamalkan ajaran agama masing-masing, mengikut apa yang mereka percaya. So dari segi agama tidak ada masalah. Seterusnya kalau kita lihat dari sudut cara hidup kita. Ya. Contohnya satu benda besar yang penting untuk dihayati ialah keadilan sosial. Keadilan sosial. Okey. Sekali lagi, pandangan alam sangat penting. Bagaimana kita memahami tentang konsep keadilan sosial. Ataupun kalau kita nak besarkan lagi tentang hak asasi manusia. Kan? Hak asasi manusia. Okey. Sekali lagi saya nak bagi tahu bahawa cara kita faham keadilan sosial dan hak asasi manusia itu bergantung kepada worldview kita. Bergantung kepada cara pandang kita, paradigma kita. Kita nak lihat hak-hak manusia itu dari perspektif mana. Ya. Keadilan sosial itu dari perspektif mana? Kalau perspektif berbeza, memang akan melahirkan natijah keputusan yang berbeza. Saya terbaca pagi tadi satu artikel Hon Leong. Saya suka baca artikel dia ni. Dia ni seorang pemerhati masyarakat. Ya. Dia juga mempersoalkan konsep madani yang sedang diusahakan ini. Baginya madani yang ada pada hari ini tidak mencerminkan reformasi sosial yang betul. Dia kata, ini apa yang saya petik ya, dia kata reformasi politik jika tidak disusuli dengan reformasi minda tidak akan bawa kita ke mana-mana. Tidak akan bawa kita ke mana-mana. Bolehlah buat reform institution contohnya, tapi cara berfikir rakyat Malaysia itu masih lagi pada sama yang sebelumnya. Maka dia tidak begitu memberi makna. Beri makna. Tetapi ada perkara yang saya tidak setuju dengan beliau ini apabila beliau mengkritik contohnya tindakan Kerajaan Negeri Terengganu menyekat sukan-sukan tertentu ni kan sebagai melanggar
hak-hak asasi manusia. Sekali lagi itu asasi. Sebagai ahli sukan lah, rakyat Malaysia kan bebas nak sukan apa benda pun, kenapa nak disekat-sekat itu. Ini dalam konteks polemik dalam negara kita di negeri Terengganu ini. Maka di situlah saya nak bagi tahu bahawa saya berbeza dengan beliau ini dari sudut melihat hak asasi itu. Berbeza. Cara saya melihat hak asasi manusia dengan cara beliau melihat tentang hak asasi manusia itu tak sama sebab paradigma kita berbeza. Sekali lagi, saya sebagai seorang Islam, saya akan berusaha sedaya upaya mengolah apa saja kefahaman saya, cara hidup saya, cara berfikir saya ini mengikut worldview yang saya yakini. Okey? Dan saya nak tutup begini bahawa saya sangat percaya bahawa mereka yang committed untuk melaksanakan konsep-konsep asas Islam ini dalam bentuk yang sebagaimana yang dijelaskan dalam prinsip wahyu itu, tidak akan pernah menzalimi hak-hak orang lain. Tidak akan pernah menzalimi hak-hak orang lain, kerana yang kita percayanya basic tadi, al-haqqu min rabbik. Tapi saya tidak boleh memaksa semua rakyat Malaysia ini untuk melihat cara saya melihat kebenaran itu sebagaimana yang saya katakan tadi. So di sinilah pentingnya wacana-wacana ilmiah yang jujur, yang terbuka, yang kita boleh berbeza pandangan, supaya benda-benda yang sebelum ini yang kita katakan bahawa perbezaan itu perlu diangkat untuk diwacanakan supaya difahami. Yang kadang-kadang saya peliknya ialah cara orang Islam berfikir tentang sesuatu yang sepatut selaras pun tidak selaras. Kalau cara orang Islam berfikir dengan non-Muslim tidak selaras itu biasa saja. Itu biasa saja dan itu boleh diwacanakan, boleh dibincangkan. Minta maaf Dr. Azman kalau jawapan saya itu tidak memenuhi pandangan, tidak memenuhi tidak memenuhi kehendak soalan tadi. Minta maaf. Alhamdulillah, terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Syam. Boleh Syam. Yes. Kita ada satu lagi soalan. Bagaimana untuk menentukan kebenaran mutlak? Adakah hanya wahyu semata-mata? Ada dalam chat box. Okey, tak apa, saya tengok chat box, saya dah boleh faham tadi. Macam mana kita nak tentukan kebenaran mutlak? Ya. Adakah kebenaran wahyu semata-mata? Ya, kalau kebenaran mutlak, saya memilih untuk jawab hanya kita mesti bersandarkan kepada wahyu. Tidak ada kebenaran mutlak melalui pemikiran kita. Pemikiran manusia akan selamanya berbeza. Kalau berasaskan pemikiran semata-mata, akan selamanya berbeza. Jadi, dalam konteks epistemologi Islam ini, wahyulah yang akan jadi pemutus kita. Sekali lagi, saya nak angkat perbincangan Ibn Taymiyah ini, supaya cara soalan tadi itu ialah cara mendikotomikan antara nakli dan akli. Saya lebih nak angkat pemikiran Ibn Taymiyah yang melihat nakli dan akli ini sebagai sesuatu yang seimbang dan tidak saling bertentangan antara satu sama lain. Ya, ada cara lain lagi. Cara Imam Ghazali pun boleh, cara Ibn Khaldun pun boleh. Tapi saya lihat ada satu pandangan tentang konsep causality itu yang saya lihat macam mana nakli dan akli ini tidak dipertentangkan. Ada banyak cara, tetapi cara Ibn Taymiyah ini sangat bagus, elok ditekuni semula. Jadi, ya, kalau tanya saya, ya, kalau kebenaran mutlak ini hanya dari Tuhan, hanya Tuhanlah, Tuhanlah kebenaran tertinggi kita.
Kalau tanya saya, apakah kebenaran tertinggi dalam hidup? Kalau kita tanya, apakah kebenaran tertinggi dalam hidup? Anda semua nak jawab apa? Masing-masing ada jawapan. Tak ada masalah ya. Tapi kalau tanya saya, kebenaran tertinggi dalam hidup ialah tauhid. Prinsip tauhid itu adalah kebenaran tertinggi dalam hidup saya lah, dalam hidup saya. Tapi orang lain bebaslah untuk memilih apa-apa jawapan sekalipun, tak ada masalah. Ya. Pemikiran itu hak masing-masing. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Hisham atas perkongsian. Saya tengok dalam chat box ni macam dah tak ada soalan. Ada lagi ke? Kita Iman, bagi. sorry. Ya. Kita ada masa lagi kok. Ada masa lagi Dr. Azuki? Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf. Sebenarnya saya tidak nak tanya soalan direct, cuma nak bagi sedikit pandangan dan juga nak minta respon Dr. Hisham. Atas tajuk kita ni, perkongsian kita memang amat menarik. Ilmu dan kebenaran di manakah kita? Saya melihat satu benda yang besar, bahawa perbincangan sebegini memang perlu diadakan sentiasa, terutama sekali apabila kita bercakap soal kita yang mencari kebenaran. Kita yang mencari kebenaran. Dan Dr. Hisham ni saya amat setuju dengan dia apabila dia sentiasa bercakap soal nilai. Ya. Dan saya tersentuh tadi berkaitan dengan Ibnu Taymiyah, dan saya teringat satu benda yang penting yang diperjuangkan oleh beliau, iaitu berkaitan dengan kebenaran yang dimanipulasikan oleh orang-orang yang cuba mengambil kesempatan daripada hakikat kebenaran itu sendiri. Ataupun dalam bahasa yang ringkas, orang kapu akan kata, ilmu hak Dr. Hisham kecek ni dia macam ilmu isi. Orang lain hak duk mengajar luar tu ilmu kulit belaka. Itu bahasa kapu. Ilmu isi, ilmu yang hak ni ilmu sebenarnya. Kita duk belajar sekolah tu, dia kata itu ilmu alat belaka tu. Ilmu hak kulit-kulit tak jumpa tu tu dia kata. Jadi saya nak respon sikit je. Bahayanya berkaitan dengan isu, orang yang mengambil kesempatan, dia kata hak ni ilmu isi. Dan ilmu isi yang saya sebutkan tadi, dia akan relate dengan isu semasa berkaitan dengan ajaran yang sesat. Ajaran sesat apabila dia kata, kebenaran dia ialah begini. Jadi orang-orang yang ilmu yang tidak tinggi, maksud saya orang-orang yang kebanyakan, dia akan mudah terpengaruh dengan manusia-manusia yang suka bercakap tentang kebenaran dalam konteks nilai yang dimanipulasi oleh mereka. Maka akan lahirlah pandangan-pandangan yang sesat atas kepentingan orang-orang yang berjaya memanipulasi individu-individu tertentu. Benda ni bukan benda kecil, benda besar. Benda besar. Apabila contohnya orang-orang yang berstatus ulama ataupun cendekiawan besar ahli falsafah, dia membawa masyarakat umum ni berfikir mengikut cara dia, sedangkan benda tu mungkin hakikat kebenarannya adalah terpesong. Jadi saya ingat Dr. Hisham Pahal tu, saya punya cerita tu. Jadi saya nak suruh Dr. Hisham mungkin bagi respon berkaitan dengan masalah orang yang manipulate. Ilmu berkaitan dengan nilai kebenaran yang menyesatkan orang ramai. Jadi Dr. Hisham dia bercakap benda hak betul. Hakikat kebenaran itu mari daripada pencipta. Jadi itu saja saya punya respon. Supaya maknanya kita ni ada usaha untuk melihat benda ni dalam sisi yang sama lah. Walaupun mungkin setengah situasi itu boleh berbeza pandangan, itu tak ada masalah. Cuma kita takut dari sudut isu kesesatan itu. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Dr. Hisham. Ya, terima kasih kepada Dr. Azuki atas pandangan tadi. Ya, saya setuju dengan pandangan itu. Di sana ada pihak-pihak tertentu dia guna istilah manipulate kebenaran itu. Manipulate kebenaran itu. Kalau manipulate ni kalau kita kata mempergunakan kebenaran itu, tapi bila kita guna istilah mempergunakan ini,
tentunya di hujung itu ada tujuan-tujuan tertentu yang tidak benar. Ya. Sebenarnya kita memang kena menggunakan kebenaran itu. Kan? Dan bila kita kita apply kebenaran itu, dia maka kebaikan akan menyebar insya-Allah. Tapi kalau manipulate, mempergunakan kebenaran itu dan di hujungnya itu ada kepentingan-kepentingan tertentu. Contohnya apa? Mendapatkan pengikut. Lagi ada kaitan dengan perolehan dana, wang. Kan? Wang. Sama je lah dengan orang yang bukan hanya mempergunakan kebenaran, manipulate ataupun agama, whatever sekalipun, samalah. Di hujungnya tu ada kepentingan tertentu yang sempit. Maka lahirlah contohnya yang tadi itu dikaitkan dengan ajaran sesat. Ajaran sesat. Kan? Jadi sebab masyarakat terpengaruh ini. Sebenarnya kalau kita betul-betul faham kebenaran ini, antara ciri-ciri kebenaran ini ialah kita jadi orang yang tidak fanatik. Yang menjadi masalahnya ialah bila kita tak faham betul-betul kebenaran ini, bila jumpa tu kata, inilah yang benar. Tak adalah yang lain kebenaran, hanya inilah yang benar. Itu masalah. Dia akan menimbulkan sikap fanatik dan ta'assub. Ta'assub. Sebab itulah saya sangat yakin bahawa orang yang betul-betul faham agama, dia tidak akan ekstrim. Percayalah. Walaupun dia memang yakin itulah agamanya yang paling benar, dia tak akan kompromi. Saya dan rakan-rakan yang lain yang beragama Islam sebagai contohnya sangat yakin bahawa prinsip tauhidlah yang paling benar dalam memahami isu Tuhan. Tetapi kita tidak akan ekstrim dalam hal ini sehingga menzalimi hak-hak orang lain untuk percaya kepada konsep mereka. Silakan. Yang satu lagi istilah yang saya nak kaitkan dengan manipulate kebenaran ini ialah golongan yang menghak milikkan kebenaran itu. Apabila dia dah nyatakan bahawa inilah yang benar, maka perkataan yang seterusnya selain daripada ini tidak benar. Dia dah jadi hak milikkan. Dia telah memutlakkan kebenaran itu hak dia saja. Ini yang akan menjadi masalah. Dia akan jadi masalah. Sebab itu bagi saya, para ilmuwan ini dia menjadi orang yang sangat terbuka dengan kepelbagaian aliran ini. Kan? Golongan yang tak ada masalah ni, contoh kan. Yang penting, contohlah dari segi tauhid, yang pentingnya ialah kita letakkan Tuhan itu di tempatnya yang paling layak. Tidak ada contoh dalam konteks Tuhan lah. Tuhan itu maha berkuasa, maha suci Tuhan daripada segala sifat-sifat kekurangan. Dan Tuhan tidak ada sebanding dengannya. Settle masalah. Lepas tu cara nak faham Tuhan itu, sama ada nak menggunakan sifat 20 ke, guna kaedah apa ke, tak ada masalah lah yang itu. Beres. Dan kita tidak kata gagah. Hak ni saja betul. Itu yang akan menjadi masalah itu. Kita tak faham border di antara kebenaran yang mutlak dan kebenaran yang relatif satu lagi. Begitu juga dengan istilah qat'iyatul thubut dengan dilalatul thubut, ini cerita lain pula ni. Kita faham Tuhan, kebenaran Tuhan tu mutlak, tapi cara manusia faham Tuhan itu relatif, tidak sama setiap orang itu. Quran itu memang mutlak, ayat Quran itu memang mutlak, tapi cara faham ayat Quran itu berbeza-beza itu. Berbeza-beza. As long as mengikut disiplin tafsir yang muktabar, it's okay. Kita tidak nak memutlakkan, akhirnya kita kata hanya orang ni sajalah yang menafsirkan Quran dengan betul, tak ada orang lain. Itu yang saya rasa kita nak elakkan konsep fanatik itu.
fanatik dan ekstrim ini tidak ada tempat lah, tidak ada tempat. Dan orang yang pencari kebenaran yang tulen ini, saya rasa akan menjadi seorang yang moderate, insya-Allah, tidak ekstremis dan mampu meletakkan setiap perkara itu di tempatnya yang paling sesuai, dan ini akan mempengaruhi cara orang itu berfikir dan cara tindakannya dalam sebagai tenaga akademik, contohnya cara dia mengajar, cara dia menulis, berkarya, dan cara beliau melakukan penyelidikan dan segala macam. Jadi saya rasa itu sajalah. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan diri saya sendiri, dan saya itu hanya pandangan-pandangan saya. Kita boleh berbeza pandangan dan saya rasa mengalu-alukan sebarang pembetulan, penambahbaikan, nasihat daripada rakan-rakan dan semuanya. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada pihak penganjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Dr. Iman, speaker tak buka. Okay. Alright, macam-macam lah. Alright. Terima kasih Dr. Hisham lagi sekali atas perkongsian sejam tu sharing, and then sejam sahaja, memang sejam lah menjawab soalan. Kalau ikutkan Dr. Hisham, ada lagi soalan dalam chat box ni, tapi saya fikir masa sangat mencemburi kita. Jadi bolehlah hadirin-hadirin yang ada soalan lagi boleh rujuk kepada pakar direct ya Dr. Hisham. Alright, jadi lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Hisham Maknawi atas perkongsian, dan what I would say is an eye-opening sharing to not only help us in view how we see our own worldview or our own pandangan alam, alright, how we would implement what we understand about philosophy and about our agama, and implement that in our everyday actions, everyday teaching, which involves everyday research, insyaAllah. So, lagi sekali, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Hisham dan juga kepada pihak penganjur PKPA atas peluang ini, dan kita sanggup dengan tasbih kafal answer. Subhanakallahumma. Okey, permintaan dari pihak penganjur untuk ambil sesi foto online. Okey, jadi sekiranya ada yang nak buka kamera, buka kamera untuk kita sama-sama meriahkan sesi foto ini. Alright, kita bagi, okay, count to 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Alright. Smile. Okay, take 1. Okay, take 2. Ni saya tak ambil ni yang saya take 2 untuk pihak HK. Okay, untuk pihak HK ambil ya. 1, 2, 3. Last one, take 3. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa untuk isi attendance untuk jam latihan, dan saya ucapkan have a nice day to everyone. Assalamualaikum. Tiga bunyi.